InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk kita berkumpul pada pagi ini. Alhamdulillah kita terpaksa buat pagi kerana sebelah petang ada urusan lain dan malam pun ada urusan lain. Jadi terpaksa kita buat pagi lah, insya-Allah. Walaupun pagi ni mungkin sebahagian besar daripada kita bekerja tidak boleh bersama-sama, insya-Allah boleh tengok live, boleh tengok recording nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita berkumpul, dan insya-Allah pada hari ini kita sama-sama ingin meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan amal-amal yang ada. Dan kita telah menyebut dalam amalan-amalan yang ada, kita ada 3 amal insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi, mari sama-sama kita kita mentajlidkan iman kita dengan kita membina satu perasaan untuk mencari redha Allah, dan seterusnya kita sama-sama mengucap kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Kita sambung sikit berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, berkenaan dengan amal, untuk kita mempersiapkan diri kita berhadapan dengan bencana-bencana alam, berhadapan dengan fitnah akhir zaman, berhadapan dengan tentera-tentera Al-Masih Dajjal, perancangan jahat mereka. Jadi insya-Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini dengan satu suasana bahawa kita perlu memperbaiki diri kita, amalan-amalan kita, perlu memperbaiki kehidupan kita, insya-Allah. Maka kita telah pun berbincang tentang keperluan kita untuk melengkapkan, menyempurnakan
Kita kata amalan-amalan yang ada di atas dalam bulan Ramadan ini, sama ada amalan yang berbentuk syariat yang zahir, ataupun amalan-amalan yang berbentuk tariqah, dan amalan yang berbentuk hakikat. Itu amalan untuk kita mengislahkan fizikal kita, mengislahkan hati kita, memperbaiki fizikal, hati, dan juga memperbaiki arwah, roh kita, insya-Allah. Dan kita telah berbincang semalam bagaimana amalan syariat itu inti kepada amalan zahir. Yang pertama sekali ialah bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah, sentiasa dalam keadaan bertaubat, memperbaiki diri kita, menyesal kelemahan kita. Kemudian takwa, kita sentiasa menjaga, memelihara hukum-hukum Allah, takwa. Kita melaksanakan apa yang Allah perintah, dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Dan kemudian ialah istiqamah. Jadi amal ini, walaupun amalan itu sedikit, tetapi istiqamah dia adalah satu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kan amalan-amalan tariqah yang punya intinya, pokoknya, iaitu ikhlas, mestilah melahirkan keikhlasan. Jadi amalan ini kita menuju kepada Allah sekiranya amalan itu ikhlas, baru dia bergerak, baru ada roh, ada roh, ada nyawa, ada kehidupan pada amalan tersebut. Kemudian amalan-amalan yang mesti ada siddiq. Siddiq ini benar, jujur. Maknanya amalan-amalan yang benar dalam dan luar. Dan amalan yang melahirkan tuma'ninah. Tuma'ninah ni adalah hati yang tenang. Bila kita ada 3 perkara ini, insya-Allah amalan itu akan memproses diri kita ini untuk bergerak menuju kepada Allah, tariq. Kemudian yang ketiga, amalan yang bersangkut paut dengan hakikat ni, hakikat, iaitu amalan-amalan itu mestilah amalan-amalan yang ada di dalamnya itu muhasabah. Muhasabah, bukan muhasabah, muqarabah. Ataupun kita kata amalan di sini bukan muhasabah, ni itu muhasabah, muqarabah ataupun muqarrabu. Iaitu muqarabah ni maknanya amalan-amalan hakikah ni adalah amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Amalan yang mendekatkan kita dengan Allah, maknanya kita makin lama makin hampir kepada Allah, tu maknanya amalan hakikat. Dan kemudian amalan yang setelah kita semakin hampir kepada Allah SWT, itu muqarabah ni maknanya kita merasai kita diawasi oleh Allah. Kita merasai kita dilihat, didengari rahsia kita, diketahui, maka kita pun mula musyahadah. Musyahadah ni kita menyaksikan sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah, sehingga hatta sampai ke zat Allah. Dan kemudian kita selepas itu amalan yang hakikat ini akan menuju kepada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam memahami akan amalan-amalan ini, maka antara perkara yang penting yang saya nak sentuh sikit pada hari ini, dalam masa yang ringkas ini, iaitu berkenaan dengan asas kemuncak kepada amal. Amalan ni kemuncaknya. Kemuncak kepada amalan ini ialah apabila asas kepada amal itu ialah kita meningkatkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Jadi sebenarnya orang yang sayang kepada Allah, amalan yang kita lakukan, sama ada amalan itu amalan syariat, amalan hakikat, tariqat ataupun hakikat tadi, asasnya yang menjadikan amalan itu special ialah bila ada al-hub ilallah, cinta kepada Allah. Kerana al-hub ilallah ini akan menjadikan seseorang itu benar-benar ada kekuatan dalam beramal. Ada kekuatan dalam beramal. Maka sebab itulah digambarkan di sini, apabila seseorang itu hatinya cinta kepada Allah, rindu kepada Allah dan takut kepada Allah, maka pasti dia akan ikhlas dan pasti dia akan hadirkan hati dia. Ini amalan-amalan yang kita gambarkan tadi, mesti ada satu perasaan cinta. Ada satu perasaan cinta. Sebab itulah kita lihat hari ini, kalau kita tidak ada perasaan cinta, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka amalan kita tu dia jadi hambar, dia jadi kosong. Kalau yang fizikal, dia jadi beban, berat, nak puasa rasa berat. Kalau yang tarikah, dia jadi tersekat-sekat, tersekat-sekat, tidak membawa ketenangan. Kalau yang fizikal, dia jadi tidak boleh konsisten. Kalau yang tarikah, dia jadi tidak boleh tenang, rasa berat. Kalau yang hakikat pula, tanpa cinta kepada Allah, dia tidak akan membawa kepada kita untuk nak mendekati Allah, takarub dengan Allah, nak berkenalan dengan Allah, makrifat dengan Allah. Jadi cinta. Sebab tu ibadah ni maknanya makna ibadah ialah cinta yang tersangat. Tersangat cinta kepada Allah sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ibadah itu sendiri, itu sebenarnya maksudnya cinta. Jadi sebab tu pada hari ini kita ingin sama-sama melihat bahawa kita nak menilai cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menilai tersebut, kita akan melihat tentang bagaimana, siapakah sebenarnya yang merupakan orang yang mencintai Allah yang sebenar. Kita nak tengok nilai cinta kepada Allah tadi. Jadi bukanlah seseorang yang cinta kepada Allah itu dengan cinta yang hakiki apabila seseorang itu mengharapkan daripada orang yang dicintai itu satu balasan. Jadi rupa-rupanya bila seseorang itu kita tengok dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala contohnya, atau mencintai siapa-siapa makhluk pun sama-sama, maka cinta yang hakiki ni dia tidak mengharapkan balasan. Itu cinta yang sebenar. Dia sayang sangat dengan Allah contohnya, ataupun kita kata hari ini Allah sayang pada kita lebih daripada kita sayang. Allah tak minta balasan. Allah tak minta balasan. Allah bagi kita, Allah tak minta balasan. Jadi hakikat orang yang mencintai Allah yang sebenarnya bukanlah orang yang cinta yang hakiki itu, orang yang mengharapkan daripada orang yang dicintai. Itu satu balasan. Maka orang yang mencintai tadi, dia tidak mengharapkan apa-apa daripada orang yang dicintai. Itulah maksud cinta hakiki. Kita define dulu maksud cinta yang sebenar. Ini cinta ni dia ada level-level. Kita akan tengok nanti. Jadi cinta ni ada berbagai peringkat. Maka hakikatnya, sekiranya kita mengharapkan upah kepada kekasih tadi itu, kekasih yang dicintai tadi, maka itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Itu tak nama cinta. Itu namanya bekerja. Nak gaji, nak upah kan. Seperti orang yang mengharapkan suatu ganti. Dia mengharapkan suatu yang ganti, suatu pahala, nak ganjaran, menuntut satu dengan amalan-amalan yang baik, dia nak dapat ganjaran, maka ni bukan pencinta Allah. Jadi kita kata sini, kalau kita buat sesuatu nak ganjaran, itu bukan pencinta. Bukan yang mencinta Allah lagi, tak sampai. Kerana orang yang mencintai kamu itu ialah orang yang akan berkorban dan memberikan sesuatu untuk kamu. Jadi bila orang itu mencintai seseorang, maka dia akan berkorban, sanggup korban. Macam mak, ibu atau ayah tadi berkorban. Dia tak pernah minta balasan. Dia buat je. Dia tolong aja anak dia sampai besar dia bela. Kalau nak ikut kira penat, sakit sebagainya, memang penat, sakit lah, tapi dia terus bagi kan. Bukanlah orang yang mencintai engkau itu orang yang memberi dan baginya nak sesuatu. Jika orang yang cinta kepada engkau, maka orang itu adalah orang yang berkorban untuk engkau. Jadi orang yang cinta ni maknanya korban. Sanggup bersusah, sanggup berkorban. Jadi sebab itulah disebut sini, orang yang mencintai seseorang itu dia akan bersusah payah untuk kesenangan orang yang dicintainya. Jadi sanggup berkorban, sanggup bersusah payah. Bukan menyusahkan orang yang dicintai, bukan menyusahkan. Jadi inilah muhibbul hakiki. Inilah disebut sebagai muhibbul hakiki, ni maknanya orang yang sebenarnya mencintai, pencinta. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikatul muhabbah, dan hakikat cinta itu
ialah apabila engkau berikan seluruh diri engkau bagi orang yang engkau cintai, sehingga tidak tersisa pun daripadanya untuk engkau sesuatu. Jadi hakikat muhabbah ini, hakikat cinta kepada Allah, hakikat sebenar cinta ke Allah ini ialah bila kita memberikan seluruh yang ada dalam kehidupan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal tidak tersisa sikit pun kepada kita. Ini nak sebut hakikat muhabbah. Hakikat muhabbah. Jadi maknanya sebab tu kita nak gambarkan kat sini, sebenarnya ibadah itu ialah cinta yang bersangat-sangat kepada Allah. Orang yang mencintai Allah ni sebenarnya maka dia cinta sangat sampai dia beribadah, dia menyembah Allah. Dan dia menyembah Allah, peringkat-peringkatnya itu yang paling tinggi sekali ialah peringkat dia buat apa pun kerana Allah. Dia tak harapkan dia tak harapkan pun syurga ke, dia tak harapkan pun ganjaran ke pahala. Ini kita cinta yang sebenar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada peperangan Tabuk. Bagaimana dalam peperangan itu Rasul SAW meminta kepada sahabat-sahabatnya dengan nada yang meminta, merayulah. Dia kata apa? Minta supaya sahabat-sahabat berikan infak untuk perjalanan yang jauh, musim sejuk dan sebagainya. Maka ketika itu datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah sebut tu, Abu Bakar datang dan membawa seluruh hartanya. Dia bawa semua harta dia, kan? Semua harta dia. Maka diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk sabilillah. Dia kata, ya Rasulullah, inilah yang aku miliki, aku ada yang ini. Dia kata, ni semua aku bagi pada sabilillah, harta yang boleh digunakan lah untuk dijual ataupun sebagainya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apakah yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Apa dia yang tinggalkan? Maka Abu Bakar berkata, aku meninggalkan Allah dan Rasul. Aku tinggalkan kepada keluarga aku ni Allah dan Rasul. Jadi ini adalah contoh al-hub. Kan kita kata cinta yang sebenar yang ada pada Abu Bakar tadi. Cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubbullah, cinta kepada Allah tadi yang ada dalam hati Abu Bakar, sehingga dia kata apa sahaja yang ada pada aku dibawa semua. Dia tak minta balasan, dia tak minta pangkat ke, minta tender projek ke, tak ada, kan? Sehingga digambarkan oleh sirah ini bagaimana mereka sehingga dia tidak ada apa-apa. Di sinilah kita lihat bagaimana yang membezakan seseorang itu betul-betul boleh beramal dengan amalan yang sepenuh hatinya dengan amalan yang separuh-separuh. Macam kita hari ni contohnya, kadang-kadang kita ni kita beramal, tapi dalam amalan kita ni mungkin mulut saja baca Quran, tetapi hati kita tidak baca Quran, hati kita tidak bersama. Ataupun mulut saja berzikir, tapi hati tidak berzikir. Fizikal tubuh badan kita baca solat, tetapi hati kita tidak solat. Tidak solat. Contohnya kalau kita kata bagaimana keadaan sebelum sembahyang tu, hilang kunci. Cari kunci tak jumpa. Masa Allahu Akbar, kunci timbul. Kat situ kunci timbul. Jumpa kunci dalam sembahyang. Ini berlaku pada kita, hakikat kita ni, kan? Jadi kita melihat ibadah kita separuh-separuh. Bila kita bukan saja separuh-separuh, bila kita buat secara fizikal pun kadang-kadang tidak sepenuhnya. Maknanya apa? Maknanya hakikatnya kerana kita ni tidak terlalu sayang pada Allah. Kita masih lagi tak sayang Allah, macam itu.
Apa lagi nak rindu pada Allah? Lagi jauh. Lagi jauh. Apa lagi kita nak merasa haibah, rasa takut dengan Allah Ta'ala? Lagi jauh. Ya, sebab itulah untuk kita memastikan amalan-amalan kita itu boleh tertingkat dengan baik, sama ada yang zahiriah ataupun syariat, yang qalb, yang hati, sama ada tarikat, ataupun yang hakikatnya dari sudut nak muraqabah kepada Allah tadi, nak kita musyahadah, nak makrifat pada Allah tadi, maka kita kena melihat sejauh mana kita sayang pada Allah. Kalau kita sayang kepada sesuatu, maka kita akan sanggup berkorban untuk satu. Contohnya, orang tu suka tengok bola, sayang dengan bola, minat sangat dengan bola, sanggup berkorban tidur, bangun pukul 3 pagi, tengok bola sepak. Liverpool lawan apa-apalah, Real Madrid ke apa kan. Kalau seorang itu sayang dengan kerja, maka sanggup sakit dalam kerja. Kalau seorang tu sayang dengan manusia, sanggup dia berkorban diri, bunuh diri, ataupun membahayakan dirinya untuk orang yang disayangi. Jadi kita lihat, sayang itulah, cinta itulah merupakan perkara yang menjadi asas kepada amalan-amalan yang kita tengok tadi. Sejauh mana kita boleh solat, sejauh mana kita boleh menghayati solat, sejauh mana kita boleh baca Quran, sejauh mana kita boleh melakukan apa sahaja yang diperintah oleh Allah, tergantung kepada sayang kita kepada Allah. Ini perkara yang kita nak kena tengok. Kadang-kadang oleh kerana kita kenal Allah, kita tahu Allah, tapi tak ada sikit pun hati kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan kita tidak boleh sanggup nak melakukan apa yang sepatutnya kita buat. Contohnya berkorban. Kalau kita tengok filem Diduk nyanyikan, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Dia berkorban kenapa? Kerana sayang. Kerana sayang. Sebab itulah kita lihat contoh tadi, seseorang yang muhibbul hakiki, seorang yang memang yang mencintai secara yang benar, maka sudah tentu dia tidak akan tak terfikir apa dapat balasan, ganjaran, pahala. Kalau buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, buat tu dapat tu kan. Dapat tu dapat ni. Maka itu bukan kita buat kerana Allah. Siapa-siapa sebenarnya yang melakukan kerana untuk nak mendapatkan ganjaran, maka sebenarnya dia bukan cinta Allah, tetapi dia mencintai dirinya sendiri. Jadi nak sebut kat sini, kalau kita sembahyang sebab nak masuk syurga, maka sebenarnya yang kita nak kesenangan bagi diri kita, bukan kesenangan bagi Allah, bukan kesenangan pada Allah, kesenangan diri kita. Kata kita tidak mencuri sebab takut neraka, untuk kesenangan diri kita supaya tak diseksa kan. Jadi sebenarnya orang yang benar-benar muhibbul hakiki, orang yang sayang Allah secara benar tadi, maka orang itu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tengok ketika peristiwa Tabuk, dia infak seluruh harta dia. Yang tinggal hanyalah Allah dan Rasul untuk keluarga dia. Dan cinta inilah sebenarnya adalah merupakan suatu yang besar, sehingga melahirkan ibadah, melahirkan amal. Jadi kita kena tengok kenapa orang tu tak boleh buat dengan betul-betul sempurna, kerana hakikat cinta pada Allah tadi. Maka di sini kita lihat bagaimana sesungguhnya cinta kepada Allah ini juga ialah pilihan Allah. Maksudnya Allah pilih. Maknanya nak sayang Allah ni pun anugerah. Dia bukan semua orang dapat. Tak semua orang macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia cintai sepenuh hatinya, maka Allah bukan lagi sebagai Tuhan dia sahaja. Kan? Kalau hari ini kan kita rasa Allah ni apa? Allah ni Tuhan. Allah ni pencipta. Allah ni pemberi rezeki. Allah ni pelindung kita. Allah yang menjaga kita. Jadi orang yang mencintai Allah yang hakiki tadi, dia bukan lagi hanya setakat Tuhan lagi, dia malahkan Allah ini adalah kekasih dia. Allah menjadi kekasih dia. Sebab tu kalau kita tanya hari ini, siapa Allah? Siapa Allah? Kita akan orang biasa cakap Rabbi, Tuhanku. Allah ni Tuhan.
Tapi jarang sekali kita bila kata siapa Allah, Allah ni kekasihku, Habibi. Jarang. Kenapa? Kerana hati kita masih lagi jauh daripada Allah. Sama ada tak kenal Allah dengan kenal yang betul, makrifat tadi, ataupun kerana kita ada makhluk yang lebih dekat dalam hati kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah yang dicintai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar, hakikat cinta yang sebenar tadi, maka sehingga dia merasakan Allah ini dia punya kekasih dia. Dia menyembah Allah, dia mengagungkan Allah, dia memuji Allah, dan pada masa sama dia menyayangi, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada ketika itu dia tidak mengharapkan apa-apa balasan. Dia tak harapkan apa-apa balasan. Allah bagi baik, dia syukur, alhamdulillah. Allah bagi tak baik, dia syukur, alhamdulillah. Allah bagi syurga, dia syukur, alhamdulillah. Allah bagi neraka, dia syukur, alhamdulillah. Tidak ada apa-apa yang dia minta daripada Allah. Apa yang Allah nak bagi, dia sambut dengan penuh keredaan. Dan inilah hakikat daripada muhibbul hakiki. Ini kita sebut yang paling tinggi sekali, tahap yang paling tinggi sekali, yang digambarkan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sangat sayang kepada Allah. Orang yang sangat sayang kepada Allah, dan ini hanya diberi kepada orang-orang tertentu sahaja. Orang tertentu sahaja. Jadi sebenarnya bila kita sebut pasal amal, sebenarnya dia tergantung pada tahap sayang dan cinta kita. Sayang dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia minta kepada Allah. Rasulullah SAW minta kepada Allah dalam doanya, untuk sebenarnya tujuan nak mengajar kita lah. Nak mengajar kita sebenarnya yang paling tinggi sekali. Orang yang telah mengenal Allah, yang makrifat Allah, yang paling tinggi. Orang beribadah kepada Allah yang paling tinggi ialah orang yang paling sayang pada Allah. Orang yang paling sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana yang digambarkan tadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana digambarkan, dia boleh bagi semua harta dia. Semua harta dia. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar ni, mana hadis tadi? Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang Abu Bakar As-Siddiq? Dia kata apa? Yang sesungguhnya berkumpul tidak akan melebihi akan kamu. Kamu semua kita ni tidak akan melebihi berbandingan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan banyaknya puasa, kita nak lawan Abu Bakar dengan puasa, dengan sembahyang, dengan apa? Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah SAW, melebihi makhluk yang lain, kerana ada sesuatu yang ada dalam hatinya. Sesuatu yang ada dalam hatinya. Dan apakah yang ada dalam hatinya? Hubbuhu syadid lillahi wa rasulih. Hubbuhu syadid lillahi wa rasulih. Sayang yang sangat-sangat kepada Allah dan Rasulnya. Cinta yang bersangatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digambarkan menurut ahli sunnah wal jamaah, manusia yang kedua setelah Rasulullah SAW, yang sangat sayang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kemuliaan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bukan kerana dia banyak puasa, bukan kerana dia banyak solat, bukan kerana dia banyak baca Quran, bukan kerana dia banyak amalan, tidak. Tapi diberikan kedudukan yang tinggi kerana ada sesuatu dalam hidupnya yang tidak ada pada orang lain, iaitu apa? Hubb ilallah, cinta pada Allah, yang lahir daripada iman, yang lahir daripada makrifat Allah tadi, cinta yang luar biasa, melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita lihat bukan hanya sekadar ibadah-ibadah yang zahir tadi. Jadi sebab itulah dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa. Doa yang kita
diajar oleh Rasulullah SAW. Dan apa dia? Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati ini untuk mencintai Engkau. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk. Dan aku minta kepada Engkau untuk aku sayang, cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau. Wa hubba amal ini yuqarribuni ila hubbuk. Iaitu aku juga minta aku jadi sayang, menyayangi, mencintai amal-amal yuqarribuni, yang menyebabkan aku dekat dengan Engkau, kan? Dengan Engkau, untuk mengasihi Engkau. Jadi Nabi ajar kita apa? Yang pertama sekali, Allahumma inni as'aluka hubbak. Jadi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita nak kena minta pada Allah ni, kan, terutamanya 10 yang awal ni, kan, lepas tu yang sampai akhir lah kita minta juga. Apa dia? Ya Allah, jadikanlah hati kami, hati aku ini sebagai hati yang mencintai Engkau. Kena minta. Sebab ini anugerah. Sebab ini anugerah. Kan, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah hati ini hati yang mencintai Engkau, ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk. Dan jadikanlah hati-hati kami ini, hati aku ini, mencintai orang yang Kau cintai. Jadi kita mencintai orang yang Allah sayang pun merupakan sama macam kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang kepada Rasulullah SAW, orang yang soleh-soleh, sama macam kita sayang kepada Allah. Wa hubba amal ini yuqarribuni ila hubbik. Dan ya Allah, aku jadikanlah hati aku ni mencintai amalan-amalan yang mendekatkan aku kepada Engkau tadi, untuk mencintai Engkau. Kita cinta amalan. Kalau contohnya Allah SWT suka kita solat, maka kita sayang dengan solat. Allah suka kita bersedekah, Allah, dengan bersedekah kita dekat dengan Allah, maka kita bersedekah. Kita sayang kepada bersedekah. Dari sini kita lihat, maknanya di sini tidak cukup sekadar kita kata nak beramal, nak kita amalan-amalan buat, tetapi sebenarnya kita perlukan doa juga. Jadi bila kita memahami hakikat amalan-amalan tadi, dia ada amalan yang berbentuk zahir syariat, amalan yang berbentuk tariqah, penjalan kepada Allah, amalan yang bentuk hakikat untuk nak kenal Allah, dekat dengan Allah tadi. Maka bukan sahaja kita perlu memahami bahawa amalan itu perlu kita lakukan dalam usaha untuk membangkitkan, membina kekuatan kita tadi, maka yang lebih penting lagi daripada itu, selain daripada itu, ialah kita minta kepada Allah, doa. Apa doa yang kita nak kena minta? Kita nak minta doa supaya Allah bagi hati kita ni sayang pada Allah. Sayang pada Allah. Dan hati kita ni sayang kepada orang yang sayang kepada Allah, ataupun orang yang Allah sayang pada dia. Dan kita minta juga hati ni sayang kepada amalan-amalan yang menjadikan kita dekat dengan Allah, dan kita boleh menyayangi Allah. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita perlu minta kepada Allah perkara tersebut, selain daripada sekadar kita beribadah. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita kena juga doa, manjatkan doa. Dan antara doa yang penting ialah minta Allah jadikan hati kita hati yang sayang pada Allah. Kerana orang yang sayang pada Allah, pada masa tu dia tak berkira dah berapa rakaat semayang, berapa banyak juz dibaca, berapa ribu zikir dia sebut, dia ingat Allah tadi, tak kira dah. Dia akan baca, dia akan buat saja, sehingga akhirnya dia melakukan sesuatu benar-benar menjadi sesuatu yang ikhlas kepada Allah SWT, tanpa dia berkira dengan Allah SWT. Kerana orang yang sangat sayang kepada Allah, dia akan berkorban kepada Allah. Dia sanggup berkorban diri dia, sanggup berkorban harta dia, sanggup berkorban apa yang ada pada dia untuk mendapatkan sayang Allah SWT. Ini dia sebut muhibbullah, orang-orang yang mencintai Allah. Jadi ini yang perkara yang kita akan tengok, insya-Allah. Maka Allah SWT telah mengajar kita melalui Rasulullah SAW bahawa perlu kita berdoa, minta. Apa doa? Kalau tak ingat Arab pun tak apa, ingat yang Melayu je. Apa Melayu dia? Ya Allah, berikanlah aku hati yang mencintai Engkau. Hari ini hati kita mencintai
Kan, mencintai apa? Mencintai ramai, mencintai dunia, mencintai manusia, mencintai harta, sebagainya. Ya Allah, jadikan hati aku ini hati yang mencintai Engkau, hati yang mencintai orang yang Kau cintai. Dan orang yang Allah sayang, kita pun nak sayang dia juga. Dan juga hati yang mencintai amalan-amalan yang mendekatkan kita, mendekatkan aku untuk mencintai Engkau. Amalan yang menjadikan Allah sayang kat kita, dan amalan yang menjadikan kita sayang kepada Allah. Alhamdulillah, Farhana Ismail ada tulis doa ni. Alhamdulillah. Doa ni baca tiap-tiap hari, baca ni, terutamanya dalam 10 yang awal, untuk kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kan, untuk kita mendapatkan cinta Allah ni macam mana? Ni kita nak cerita pula, kan, sesuatu yang lebih penting daripada kita sekadar beramal. Sekadar beramal ni, kita beramal, tapi apa motivasinya? Apa dia punya dorongannya? Ialah hub ilallah, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara? Ini sebut. Untuk kita nak tutup pada hari ini. Yang pertama sekali, bagaimana jalan-jalan untuk cinta kepada dia. Para ulama kita, dia telah berfikir, berbincang, ulama-ulama muhakkikin. Maka mereka telah berbincang bagaimana amalan. Apa dia amalan untuk cinta Allah ni? Ada 3 amalan besar. Ini saya minta tuan-tuan boleh buatlah. Amalan besar ni, amalan besar sungguh ni, untuk cinta Allah, nak sayang. Sebab kita nak mencontohi Rasulullah SAW, kita nak mencontohi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang telah menunjukkan kepada kita contoh yang baik. Bagaimana mereka telah mengorbankan seluruh kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi makhluk yang bukan sahaja menjadi hamba Allah, hamba yang dikasihi oleh Allah, dan mereka mengasihi kepada Allah pula, kan. Ada 3 jalan. Yang pertama, jalan amalan untuk kita mencintai Allah, disebut musyahadatu ihsani wa ni'ami zahirah wal batinah. Apa dia? Kita sentiasa menyaksikan, musyahadatu, menyaksikan, kita merasakan ihsan Allah pada kita. Maknanya nombor 1, kita nak melihat, menyaksikan, merasakan apa dia ihsan Allah, kebaikan yang Allah bagi kepada kita, nikmat yang Allah bagi kepada kita, zahir dan batin. Jadi kita nak kena lihat apa dia kebaikan yang Allah bagi pada kita, kan? Apa dia kebaikan yang Allah bagi kepada kita? Kerana apabila kita melihat kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka sudah tentu hati kita lama-lama akan sayang ke Allah, kan? Musyahadatu ihsanih wa ni'amih zahirah wa batinah, iaitu kita menyaksikan, kita merasakan, kita memikirkan ihsan Allah, kebaikan Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, zahir dan batin. Kalau kita selalu menyaksikan kebaikan Allah, kita nampak ni kebaikan, ni nikmat, setiap detik, setiap perkara yang datang kepada kita. Apabila kita telah mula suka menyaksikan, suka melihat, ni kebaikan Allah, ni kebaikan Allah, ni kebaikan Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, kita menghitung nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, sehingga akhirnya akan menumbuhkan satu perasaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kata Rasulullah SAW tabiat hati? Kata Rasulullah SAW hadisnya, tabiat hati ni, roh kita ini akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dia, kepada kita. Jadi bila kita sentiasa melihat, menyaksikan nikmat Allah, kita pun appreciate, orang putih kata appreciate. Kita menghargai, kita menghormati, kita memuliakan segala nikmat Allah. Nikmat mata boleh melihat. Kita kira nikmat mata, ya Allah, kalau tak ada mata ni aku nak driving tak boleh. Saya dalam kereta ni nak driving tak boleh, tak ada mata, mana boleh driving, tak dapat lesen kereta, kan. Ya Allah, kalau tidak ada nikmat telinga aku tak boleh mendengar. Kalau tidak ada lidah tak boleh nak bercakap. Ada orang bisu, ada orang buta, ada orang pekak.
Jadi kita melihat satu-satu nikmat Allah. Apa yang Allah bagi pada kita. Satu-satu. Tengok anak-anak, contohnya tengok keluarga, ada orang tak ada keluarga. Kena bom, rumah habis hancur. Kan dekat Syria lah, dekat Palestin lah. Kan. Kita melihat satu-satu ihsan Allah. Ihsan kebaikan yang Allah bagi pada kita. Satu. Hati kita musyahadah. Hati kita menyaksikan ihsan Allah, kebaikan Allah kepada kita. Maka inilah jalan pertama untuk kita menanamkan perasaan cinta kepada Allah. Kita tengok diri kita, banyak sangat kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Dan tidak ada, kalau keburukan pun, kalau benda tu tak elok pun, ada hikmah dia. Al-Latif, Allah Maha Halus, ada hikmah dia. Dan Allah bagi kita satu yang buruk contohnya. Dan sakit, Allah bagi sakit. Kita fikir-fikir balik, oh Allah bagi sakit. Kerana hati kita lalai, lupa selalu, tak ingat Allah. Maka kita pun kata, ya Allah, sesungguhnya aku rela sakit, tapi dapat beribadah, dapat berzikir. Daripada sihat, tapi lalai. Contoh. Kan? Jadi, sebenarnya, apa sahaja yang Allah bagi pada kita, hakikatnya baik belaka. Hakikatnya ihsan. Sebab bila Allah perintahkan kita menjadi orang yang muhsinin, orang yang sentiasa buat kebaikan, maka sebenarnya Allah lebih baik daripada kita. Allah lebih baik daripada kita. Kita tak boleh nak balas budi Allah ni, kan? Kebaikan Allah ni tak boleh nak balas. Sampai bila pun kita tak boleh balas. Kan? Digambarkan satu kisah. Bagaimana seorang sahabat. Seorang sahabat kita yang apa namanya, bukan sahabat Nabi, zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, dia beramal 500 tahun. 500 tahun siang malam beramal. Puasa siangnya, malamnya, dengan bangun malamnya, sembahyang dan sebagainya, zikir, macam-macam dia beramal. Tak ada maksiat. 500 tahun dia hidup, akhirnya kan dia meninggal dunia. Kan? Kemudian bila dia meninggal dunia, kan, Allah pun kan menghisap dia, digambarkan oleh Rasulullah SAW. Allah pun menghisap dia. Maka pada ketika itu dia kata, ya Allah, Allah sebut, Allah berfirman, masuklah ke dalam syurga aku dengan rahmat aku. Dengan rahmat aku, kata Allah, firman Allah. Maka dia kata, ya Allah, aku beribadah 500 tahun, siang malam beribadah pada Engkau, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amal aku. Dia tak ada buat maksiat apa, kan? Allah firman lagi, masuklah dalam syurga dengan rahmat aku. Nak masuk juga dengan amal. Akhirnya dipendekkan cerita, Allah SWT pun memerintahkan malaikat kira amal dia dan kira nikmat yang aku bagi pada dia. Maka kira 500 punya amalan ni, siang malam pagi petang ni, kan, beribadah, sembahyang semua, zikirnya, buat benda amal, tak ada buat maksiat langsung. Digambarkan di sini. Maka kata para malaikat, ya Allah, sesungguhnya kan amalannya itu setimpal dengan nikmat sebelah mata. Sebelah mata. Mata ada sebiji mata ni. Nikmat sebiji mata tu pun setimpal lah, dia kata gitu, lebih kurang setimpal. Jadi 500 punya amalan, kan, siang malam pagi petang beramal dengan amalan soleh, nak minta masuk syurga dengan amalan 500 tahun tu, sebelah mata, sama dengan nikmat sebelah biji mata. Hal lain tak, mulut, hidung, telinga, tak masuk. Hidup, boleh bernafas, boleh makan, boleh minum, tak termasuk. Jadi menangislah hamba tadi, menangis, ya Allah, sesungguhnya masukkanlah aku dengan rahmat-Mu, ya Allah. Maka Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih pun masuklah ke dalam syurga aku dengan rahmat aku. Nampak? Jadi kita sebut kat sini, sebenarnya kalau kita musyahadah, kita menyaksikan ihsan Allah kepada kita, kebaikan Allah pada kita, pasti kita sayang Allah. Tak percaya, cuba buat. Kita kira satu-satu setiap nikmat yang Allah bagi pada kita. Tidak ada satu pun. Bayangkan, Allah menjaga kita setiap saat, setiap detik. Digambarkan, sekiranya Allah membiarkan kita satu saat, satu detik, maka hancurlah kita. Tidak adalah.
Allah jaga kita, jantung kita berdenyut, mata kita melihat, darah mengalir, kan? Sel-sel, kan? Sel-sel yang mati tumbuh hidup, yang mati hidup, yang mati hidup, sel-sel dalam badan kita, kan? Udara yang ada, kemudian nikmat makan lagi, minum lagi, nikmat pakai lagi, nikmat kita ada keluarga lagi, nikmat macam-macam nikmat. Cuba kita tengok balik satu-satu nikmat Allah, pasti kita sayang Allah. Maka sebab itulah para ulama mengatakan jalan untuk sayang kepada Allah ni, nak mencontohi Rasulullah ialah musyahadatul ihsani wa ni'amih zahirah wal batinah, iaitu kita menyaksikan ihsan Allah pada kita, nikmat Allah pada kita, zahir dan batin. Ini tak termasuk nikmat Islam. Kita Islam, iman, ukhuwah, ada sahabat-sahabat. Baik, itu nombor satu. Jadi apabila kita melihat akan bagaimana ihsan Allah, kebaikan Allah, baiknya Allah, maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka hati itu akan sayang pada Allah. Maka dia tak berkira dah nak sembahyang tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat ke, tak kira dah nak baca Quran berapa dah, tak kira dah. Allah bagi lebih lagi daripada apa yang dia boleh buat, apa yang dia boleh lakukan, apa yang dia boleh laksanakan. Ini nombor satu. Nombor dua, apakah dia perkara ini? Ma'rifatu asma'il husna wa sifatil ulia. Ma'rifat asma'il husna wa sifatil ulia, iaitu kita mengenali akan nama-nama Allah. Kita memperdalamkan makna-makna asma' Allah, nama Allah yang baik, asma'ul husna, dan kemudian sifat-sifatnya, wasifatihil ulia, sifat yang maha tinggi. Maka kita kena kaji satu-satu sifat-sifat Allah, nama Allah. Maka bila kita kenal Allah, pasti kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nombor dua, kena kenal Allah. Kenal apa? Perbuatannya, namanya, sifatnya. Kita kenal akan segala yang ada kepada Allah tadi, maka kita akan sayang kepada Allah. Dia akan menumbuhkan kecintaan. Tapi bukan sekadar tahu, boleh hafal 99 nama Allah kita hafal, bukan tahu. Kita memperdalami satu persatu. Contohnya, Allah tu Maha Pengasih. Jadi bagaimana pengasih Allah tu? Kita dalami pengasih Allah, kasih Allah tadi. Allah Maha Penyayang. Bagaimana penyayang Allah pada kita? Allah Al-Latif, Maha Halus. Jadi bagaimana? Allah Al-Jabbar, Allah Maha mengalahkan. Allah Al-Jabbar, boleh mengalahkan. Bagaimana Allah mengalahkan kejahatan? Contohlah, banyak kita memperdalamkan. Jadi yang ketiga ialah watadabbur ma'anil Quranil Azim. Yang ketiga, cara kita nak sayang Allah ialah dengan kita baca Quran, tadabbur Quran, dan bila kita merenung makna-makna Al-Quran itu, maka Al-Quran itu akan menjadi satu yang menyebabkan kita sayang Allah. Jadi kita tiga, bila baca Quran, jangan dapat pahala je. Jangan nak habiskan 30 juz saja. Kita baca Quran dalam rangka untuk kita memahami maknanya, tadabbur, supaya bila kita tadabbur Al-Quran, barulah kita kenal Allah. Dan bila kenal Allah, sudah tentulah kita akan sayang pada Allah. Jadi 3 cara yang digambarkan di sini yang boleh menumbuhkan cinta kepada Allah. Yang pertama, kita merenung, kita menyaksikan ihsan Allah pada kita, nikmat Allah pada kita, zahir dan batin. Tengok satu. Maka kita kena jadikan ini sebagai latihan kita, menjadikan sebagai amalan kita. Yang kedua, dengan kita merenung, memperdalamkan makna-makna asma' Allah, asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik, dan kemudian dengan sifat Allah yang maha tinggi. Tengok satu-satu, memperdalamkan. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kita mentadaburkan makna-makna Quran, sehingga Quran itu benar-benar kita faham. Bila kita faham, insya-Allah kita akan sayang kepada Allah. Dan bila kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada masa itu kita akan dapat cinta Allah. Bila cinta Allah, alhamdulillah, kita berada on the right track. Barulah kita boleh jadi hamba Allah yang mengasihi Allah. Macam mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kita sebut tadi. Bagaimana bila Abu Bakar
Itulah mengenal Allah, dia mula dia mencintai Allah. Sampai bila Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, kita akan ada perjalanan jauh, pergi ke satu tempat yang jauh, di Tabuk sana, musim dingin pula, kita perlukan peralatan, kita perlukan barang-barang, maka infaklah kamu, keluarlah, sedekahlah, dermalah kamu pada jalan Allah. Rasulullah sebut pada semua sahabat. Maka semua sahabat tengok, akhirnya Abu Bakar bangun, keluar, dia ambil semua yang ada kat rumah dia, semua dia bawa, dia pikul, bawa, dia kata, ya Rasulullah, inilah yang aku ada, ya Rasulullah. Maka rasanya apa ni? Inilah semua harta aku. Dia bukan banyak harta pun, muhajirin, kan? Semua, tapi semua yang ada kat dia, dia bawa. Maka Nabi sebut, ya Abu Bakar, apa yang tinggal untuk keluarga engkau? Untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Ini sayangnya Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan apabila berlaku begitu, menunjukkan kepada kita bagaimana subhanallah. Dan cintanya sahabat-sahabat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bagi semua sekali. Jadi sehingga dia digelar sebagai As-Siddiq, dan digambarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dia adalah orang nombor 2 selepas Rasulullah SAW yang sayang Allah. Ini digambarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Di sini alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan diberikan sedikit sebanyak kebaikan daripada perbincangan ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan jumpa lagi lah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bukan saja saya nak memulakan mukadimah kepada 2-3 hari yang ada ni, kita bincang ni tentang amalan hakikah, amalan tariqah dan amalan syariah tadi. Tapi kita nak asaskan amalan tadi itu dengan cinta kepada Allah. Dan macam mana nak cinta kepada Allah? Kenapa cinta? Cinta adalah ibadah. Cinta pada Allah ni ibadah. Orang yang mencintai pada Allah, maka dia akan buat apa saja, berkorban pada jalan Allah, berkorban kerana Allah. Tidak berharapkan pahala pun dia tak harap. Dia tak kira pahala pun dia tak kira. Berapa rakaat semua tak kira. Kenapa? Dia sayang pada Allah. Sehingga akhirnya Allah sayang kepada dia, maka Allah anugerahkan dia kemuliaan di sisinya. Sebab itulah, untuk dapat itu kita ada 3 jalan yang disebut oleh para ulama kita tadi. Maka kita buatlah 3 perkara itu. Kita melihat nikmat Allah, renung nikmat Allah, ihsan Allah. Kita mula mengenali nama-nama Allah, sifat Allah, dan kemudian kita tadabbur Quran. Jadi Quran bukan hanya untuk habiskan 30 juz. Quran adalah untuk kita sama-sama mengenal Allah dengan Quran. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan untuk berada di atas jalan-Mu. Ya Allah, terimalah amalan kami, bersihkan hati-hati kami, Ya Allah. Jadikan hati kami ini hati yang mencintai-Mu, Ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang mencintai orang-orang yang Kau kasihi, Ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang mencintai amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri dengan cinta-Mu, Ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana
taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.